Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan Starlight akan mempersembahkan laporan berkenaan penyelesaian masalah ketidaklestarian di Malaysia, pengabaian dan penganiayaan haiwan jalanan terhadap pembentukan pembangunan lestari. Sidang media telah melaporkan bahawa 510 kes penderaan haiwan pada 2017 telah meningkat kepada 662 kes pada 2019. Perkara ini secara tidak langsung memberi impak negatif kepada kelestarian hidup dan pembangunan masyarakat di Malaysia. Oleh itu, kami telah menjalankan kajian untuk mengetahui kesedaran rakyat terhadap penderaan haiwan jalanan, yang mana mengandungi 3 bahagian A, B dan C. Kami juga telah mencadangkan beberapa kaedah penyelesaian untuk membendung masalah ini. Dalam permasalahan kajian, pengkaji telah membuat tinjauan terhadap sorotan literatur atau kajian lepas mengenai isu penganiayaan haiwan jalanan di Malaysia. Hasil analisis pengkaji mendapati kajian berkaitan haiwan jalanan ini kurang diperbahaskan dalam mana-mana kajian sebelum ini. Oleh itu, kajian ini dilakukan berikutan nilai kemanusiaan dan keprihatinan masyarakat terhadap nasib haiwan jalanan pada hari ini kurang memberangsangkan. Bagi mengurangkan isu ketidaklestarian di Malaysia berkaitan dengan pengabaian dan pengenderaan haiwan jalanan, maka pengkaji mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong kepada peningkatan isu ini. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menganggarkan terdapat sebanyak 200 juta anjing liar di seluruh dunia. Jika tidak dijaga, anjing liar ini akan mudah dijangkiti penyakit seperti rabies yang akan membawa kemudaratan kepada manusia. Oleh yang demikian, pengkaji percaya dengan mengetahui punca kepada masalah yang berlaku akan membolehkan senario ini dapat ditangani melalui kaedah yang bersesuaian. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan dengan kaedah penyelesaian masalah. Yang pertama adalah melaksanakan pemandulan. Kaedah ini merupakan salah satu cara yang terbaik dalam mengatasi masalah lambakan populasi haiwan jalanan. Malah dengan melaksanakan pemandulan ini juga dapat mengurangkan risiko menghidapi penyakit yang berbahaya iaitu kanser. Yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang terhadap pengabaian dan penganiayaan haiwan. Tindakan undang-undang ini dilaksanakan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa haiwan juga makhluk ciptaan Allah yang perlu dilindungi. Akta sedia ada yang digubal oleh kerajaan bertujuan untuk mendidik masyarakat modernisasi pada hari ini supaya mempunyai sikap tanggungjawab terhadap haiwan jalanan. Cadangan yang seterusnya adalah Pusat Perlindungan dan Penjagaan Haiwan Jalanan. Pusat Perlindungan dan Penjagaan Haiwan Jalanan perlu ditubuhkan lebih banyak lagi dan dikekalkan bagi kepentingan semua pihak. Kaedah ini sebenarnya jelas membantu dalam menangani masalah penganiayaan haiwan jalanan, dan jika kaedah ini dilaksanakan di Malaysia, pasti adanya kekurangan nilai haiwan jalanan kerana masyarakat Malaysia juga prihatin. Dan pada masa yang sama, kesejahteraan ekologi dapat dicapai dan dinikmati oleh manusia dan haiwan itu sendiri. Seterusnya, Malaysia seharusnya mencontohi sifat masyarakat Turki yang bersama-sama membantu haiwan jalanan. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat Turki sangat penyayang dan prihatin terhadap haiwan jalanan seperti kucing dan juga anjing liar. Kerajaan Turki telah menyediakan peruntukan dengan mengambil langkah inisiatif dengan memvaksin haiwan-haiwan tersebut sebelum dilepaskan. Antara langkah kerajaan bagi menggalakkan rakyat untuk memupuk semangat cintakan haiwan adalah dengan mewujudkan mesin-mesin kita semula. Dengan memasukkan bahan-bahan kita semula, maka akan keluarlah makanan percuma untuk diberi kepada haiwan-haiwan jalanan seperti kucing dan juga anjing liar. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Berikut merupakan kaedah-kaedah penyelesaian yang sesuai dilaksanakan bagi mengatasi masalah yang dibincangkan. Hasil daripada temu bual bersama responden, rata-rata daripada mereka bersetuju dengan kaedah-kaedah yang dibincangkan. Pada pendapat mereka, kaedah-kaedah ini perlu dipraktikkan dan diperkenalkan. Walau bagaimanapun, hasil temu bual mendapati salah seorang daripada responden tidak bersetuju dengan kaedah pemandulan. Baginya, kaedah tersebut kurang sesuai dilaksanakan kerana beliau merasakan perbuatan tersebut tidak berperi kemanusiaan. Oleh itu, secara keseluruhannya, kaedah yang disarankan mendapat sokongan daripada responden bagi mengatasi masalah yang dibincangkan. Isu sebegini perlulah mempunyai jalan penyelesaian yang praktikal sekiranya ingin mencapai sebuah negara yang lestari. Seterusnya ialah hasil dan pembincangan. Bahagian A merupakan demografi responden. Majoriti jantina responden ialah perempuan iaitu sebanyak 72%. Kebanyakan responden berumur 21 tahun ke atas iaitu sebanyak 73%. Responden juga kebanyakannya berbangsa Melayu iaitu sebanyak 92% dan beragama Islam iaitu sebanyak 93%. Akhir sekali,
Kebanyakan responden juga adalah bukan warga UKM iaitu sebanyak 56%. Hasil dapatan daripada bahagian B didapati bahawa kebanyakan responden bersetuju bahawa mereka sedar berlaku masalah lambakan anjing dan kucing jalanan di Malaysia. Mereka berpendapat bahawa masyarakat kurang prihatin mengenai isu anjing dan kucing jalanan. Isu mengenai anjing dan kucing jalanan perlu diberikan perhatian. Mereka juga menyokong usaha kerajaan maupun NGO dalam memastikan kebajikan anjing dan kucing jalanan terjaga. Didikan ibu bapa adalah penting dalam pembentukan diri anak-anak agar menghormati dan menyayangi haiwan, dan mereka berpendapat bahawa anjing dan kucing jalanan perlu dilayan dengan baik seperti haiwan peliharaan yang lain. Namun begitu, terdapat satu penyataan di mana majoriti responden merasa ragu-ragu dengan pernyataan saya sedar berlakunya masalah keganasan terhadap anjing dan kucing jalanan iaitu sebanyak 93%. Berikut merupakan hasil analisis bagi bahagian C. Ini merupakan contoh-contoh soalan yang diajukan kepada responden dan kebanyakan responden memberikan tahap persetujuan setuju dan sangat setuju bagi penyataan-penyataan tersebut. Hanya sebahagian saja responden yang memberikan tahap persetujuan sangat tidak setuju dan ragu-ragu antara penyataan 1 hingga penyataan 7. Sebagai contoh, penyataan terakhir hanya 1% responden yang tidak setuju dan ragu-ragu terhadap langkah tersebut. Daripada kajian ini, kita dapat simpulkan bahawa masyarakat Malaysia sebenarnya peka dan prihatin terhadap kes kezaliman haiwan. Tetapi ia masih berlaku. Walau bagaimanapun, kami percaya bahawa ia dapat dikekang dan dikawal dengan menggunakan kaedah yang telah dicadangkan. Tegasnya, menjadi tanggungjawab bersama untuk membendung masalah ini. Akhir sekali, kasihilah haiwan kerana mereka juga merupakan ciptaan Tuhan.